Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aura kedamaian, salam hijrah diri. Hari ini 16 April 2020. Hari ini dah hari 15-16, hari kedua lah. Hari kedua PKP 3. So kita sambung sesi bedah buku kita. Ini episod ke-8. Kita sedang berada di bab yang ketiga. So sesi bab yang ketiga kita ni, kita dah sampai ke muka surat 47. Pada mereka yang ada buku ni, boleh buka buku ni. Buku sesi bedah buku kita ataupun daurah ni sesi baca kitab lah. Okay. So daurah HD kita ni, kita baca buku Aura Personality Warna, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang segar dan komprehensif. Tulisan Mir Hazil Azran Ramli. So buku ni diterbitkan tahun 2008. Naskah di tangan saya ni tahun 2014. Ini naskah cetakan ke-6. Cetakan diberhentikan pada tahun 2018 masih ada, kalau tak silap. 2019 tak ada lah. So dah 2 tahun tu buku ni dah sold out, tidak ada lagi di kedai-kedai buku. So kalau anda meminati buku ini, mungkin boleh pergi ke State Library ataupun National Library kalau nak pegang naskah buku secara fizikal lah. Kalau konten ataupun knowledge-nya sebahagian besarnya ada, anda boleh google banyak, dan banyak juga rujukan-rujukan yang dibuat merujuk buku ini dalam bab-bab psikologi, bab-bab warna, termasuk untuk mereka yang ambil fotografi, ambil yang design. Dan kerana buku ni juga ada beberapa yang datang buat student-student yang datang untuk buatkan tesis apa semua tu, datang temu ramah ataupun interview saya secara personal. Kalau berminat juga boleh dapatkan buku ini, sebab buku ini masih ada, dan ini adalah cetakan pertamanya. Cetakan keduanya kita masih lagi, stoknya masih banyak, baru saja dikeluarkan. Bongkar potensi diri melalui psikologi warna, yakni Aura Personality Warna. So buku ini berwarna-warni. Berwarna-warni, buku ni semua page-nya berwarna-warni. Sebahagian ataupun isi buku ini diambil, dipetik daripada buku putih yang pertama ini. So yakni bahagian kedua ataupun bahagian yang belakang ini, penerangan tentang warna-warna itu tadi, sebahagian besarnya ada di dalam ini, tetapi isi penuhnya di sini. Kenapa saya pecahkan begitu? Sebab ini lebih spesifik kepada 7 warna, dan 7 warna ni tadi kita tak bahas sebelum ni. Dalam buku ni kita bahas konsep warna, peranan warna, warna dalam kehidupan seharian, warna dalam kesihatan apa semua, apa sejarah warna, sebagaimana warna dari sudut sains. Yang ni tak ada. Yang ni terus, kalau warna kuning apa, warna merah apa. Jadi mereka yang tak minat nak baca panjang-panjang, nak straight forward, ini adalah ringkasannya. Dan terus warna-warni, termasuk dalam bidang pekerjaan. Kalau anda warna indigo, apakah pekerjaan-pekerjaan yang biasanya mungkin anda berada ataupun terlibat. Contohnya macam itulah. Jadi kalau nak dan berminat dengan buku ini, boleh saja hubungi iQuest 017-300-2349. Buku ni masih ada. Mungkin nanti saya boleh buatkan sesi bedah buku lain lah untuk yang ni. Hari ni kita sesi bedah buku untuk Aura Personality Warna, dan kita dah masuk bab ketiga. Ini yang sesi kita yang ke-8. Mereka yang baru mengikuti boleh like and share video ini kalau dianya adalah sesi yang bermanfaat, ataupun anda rasa sebagai ijab kabul ilmu dalam majlis ilmu. So saya akadkan dengan like and share. Terima kasih atas sokongan dan mereka yang terus ikuti. Mereka yang terlepas episod sebelumnya boleh pergi di Facebook saya ni, dan boleh scroll yang bawah-bawah tu, ada artikel ataupun ada video-video yang sebelum ni. Hari ni dah topik kita yang ke-8. So insyaAllah kita sedang bercakap tentang tajuk jaluran tenaga, nadi atau meridian.
Lapisan aura merupakan tubuh tenaga bercahaya yang paling halus. Fungsinya adalah untuk menyerap tenaga penting bagi dialirkan ke seluruh bahagian tubuh fizikal. Sebelum ni kita dah bicarakan tentang aura, kita dah bicarakan definisi aura, maksud aura, termasuk sistem tenaga manusia iaitu pusat tenaganya cakra. So apa itu cakra, di mana kita jumpa perkataan cakra dan dari mana berasalnya perkataan tersebut, apa maksudnya dari sudut sainsnya, bagaimana analogi yang dikaitkan dengan sistem-sistem endokrin dalam badan. Dan kita semalam kita dah sentuh tentang juga kundalini, iaitu komunikasi tenaga ataupun highway tenaga ataupun saraf tunjang yang menghubungkan satu cakra dengan satu cakra yang lain. Dan sebahagian daripada kundalini itu tadi akan pergi kepada sistem yang lain yang dinamakan juga sebagai nadi ataupun meridian. So semalam pun saya dah sentuh, nadi ni bukan perkataan Melayu, nadi ni juga adalah perkataan Sanskrit. So disebut nadis. Nadis ni yang kita rasa nadi itu kan denyutan tu, sebenarnya adalah perkataan Sanskrit yang merujuk kepada aliran tenaga sebenarnya, bukan hanya berkait rapat dengan saraf. Okey. Jika kepentingan organ tubuh fizikal mendapat zat galian, makanan, vitamin, oksigen dan segala keperluan melalui sistem pengaliran darah, maka tenaga tubuh menyalurkan tenaga penting dan bahan-bahan elektrik lainnya melalui sistem jaluran elektrik yang disebut sebagai meridian ataupun nadi. Secara istilah, nadi atau meridian adalah benang-benang halus bercahaya ataupun tenaga ataupun bertenaga. Nadi ataupun meridian ni adalah benang-benang halus yang bercahaya dan bertenaga. Dalam seni perubatan alternatif Cina, akupuntur, jarum halus ditusuk pada aliran benang halus, iaitu aliran tenaga halus ini, bagi merangsangkan sistem tenaga tubuh. Setiap aliran atau jaluran tenaga ini mempunyai hubung kait dengan sistem organ dalaman manusia, sistem kelenjar, saraf serta sistem cakra tubuh. Seni akupuntur yang berusia ribuan tahun menghalusi ilmu ini dan mengenal pasti titik-titik tenaga melalui laluan-laluan yang berbeza mengikut frekuensi tenaga yang terdapat sepanjang tubuh kita. Dalam perubatan akupuntur, kalau anda lihat jarum halus tu, dia lebih halus, matanya lebih halus daripada jarum yang nak cucuk masukkan ubat atau nak ambil darah. So jarum akupuntur ni dia lebih halus. Yang keduanya, jarum akupuntur ni bila dia dicucukkan, dia cari otot. Dia bukan cari urat ataupun salur darah, kapilari darah, tidak. Sebab tujuannya bukan nak masukkan ubat, tujuannya bukan nak ambil darah. Jadi dia akan cucuk pergi kepada urat ataupun benang-benang ataupun jaluran nadi ataupun meridian ni, tenaga. Sebab dia tahu jaluran ni tadi ada dan dia belajar di mana aliran tenaga itu, dan akan ada titik-titik ataupun point-point yang dia boleh akses. So daripada situ dia belajar untuk mencari di mana point tersebut, dan ada banyak highway sebenarnya. So dia kena pilih highway yang mana untuk organ apa, dan diletakkan jarum tersebut sebagai antenanya. Jadi jarum itu berperanan sebagai ekstra antena yang akan dipasakkan, ditusukkan kepada tubuh. Sebab teorinya macam kita lihat zaman moden kopi, sejak awal orang faham tentang sistem telekomunikasi ni tadi melalui tanpa wire ni tadi, contohnya siaran TV, siaran radio menggunakan antena. Jadi kita mesti ada satu transmitter dengan satu receiver. So dalam teori ini, receiver itulah jarum-jarum akupuntur tu. Sebab transmitternya adalah alam. Tenaga ni ada pada alam, jadi kita nak rakam tenaga ini. Jadi kita letakkan wifi ni ataupun antena ni
Jarum-jarum tu mestilah bila jarum mesti metal peranannya dia boleh merakam gelombang. So bila ditusukkan mengikut saiz, kepanjangan apa semua di tempat-tempat yang telah dikenal pasti, so daripada situ jarum itu tadi kepalanya itu tadi merakam gelombang dan dialirkan melalui jarum. So tenaga yang dirakam itu ditransferkan melalui benang tenaga yang ada nadis dan meridian ni tadi, dan benang tenaga ni menghantar signal ataupun impuls tersebut kepada kita punya sistem-sistem yang berkait rapat dengan jaluran ataupun highway ataupun benang tenaga tadi, nadi dan meridian tadi. So daripada situ seolah-olah dia menghantar tenaga yang dirakam daripada jarum tu, daripada alam pergi kepada jarum itu pergi kepada sistem highway dan pergi kepada cakra pusat tenaga yang ada di dalam badan. Lalu pusat tenaga itu tadi contoh mengawal sistem jantung, so dia merangsangkan kembali, mengharmonikan balik tenaga-tenaga untuk jantung. Jadi akupunktur ataupun akupuntur merawat melalui sistem bioenergi ataupun tenaga. Kalau mereka yang tak faham ataupun tak pernah tahu, tapi atau ada pun mungkin pernah buat tapi tak tahu macam mana dia bekerja, so mungkin tidak dijelaskan. Jadi dia tidak merawat secara biologi, dia bukan ada ubat yang dimasukkan, dia bukan ada current elektrik yang dialirkan, dia bukan ada disalutkan dengan ubat-ubat tertentu lalu dicucukkan, tidak. So dia hanya jarum sebagai antena. Okey, dari segi pemahaman, daripada pemahaman ini tenaga ilahi ataupun kudrah daripada alam semesta, tenaga alam ini juga dikenali sebagai kudrah ataupun kudrat. Kudrat ilahi, okey, tenaga ilahi akan mengalir masuk melalui lapisan-lapisan aura, melalui arus kundalini dan membawanya kepada setiap sistem, seterusnya dialurkan kepada jaluran-jaluran halus meridian dan nadi ke seluruh tubuh. So mengalir pergi dan balik semula ke sistem cakra, kundalini dan seterusnya, memancarkan biasan tenaga bagi membentuk lapisan aura. So analogi dia macam ni. Daripada alam, kalau tanpa jarum akupunktur, tadi saya bagi contoh jarum akupunktur, tapi liang-liang pori-pori roma kita, liang-liang roma kita ni, sebab kita tahu the largest organ adalah skin. Skin adalah the largest organ. So daripada skin kita ni ada liang-liang roma, ada pori-pori kecil. So pada pori-pori ni tadi, liang kita punya bulu roma ni tadi, nak tunjuk pun tak ada. So bulu roma ni tadi dia umpama antena ataupun wifi. Antena dan wifi ni tadi yang merakam gelombang. So dia merakam gelombang, daripada gelombang itu tadi dia pergi kepada benang tenaga ataupun aliran tenaga yang ada di dalam tubuh. Aliran tenaga dalam tubuh ni tadi, meridian ataupun nadi namanya, terus berhubung dengan sistem kundalini. Kundalini tu macam sistem highway pusat. Highway pusat tu pergi hantar tenaga itu ke cakra-cakra yang tugasnya merakam, menyimpan, kemudian membekalkan balik tenaga tersebut. Jadi proses contoh waktu duha, waktu pagi ni dia rakam, nanti dia simpan, kemudian nanti sampai ke petang, setiap waktunya dia juga sedang menghantar balik untuk kegunaan. Frekuensi itu digunakan, current itu digunakan oleh tubuh untuk bekerja, dan termasuk sistem endokrin. Sistem endokrin kita menghasilkan hormon-hormon. So sistem hormon kita pun bekerja, menghasilkan kita punya perasaan, menghasilkan kita punya tindak balas emosi dan seluruhnya. Jadi sistem fizikal dan psikologikal pun berlangsung dan bekerja. Okey, suatu sistem yang maha lengkap, ciptaan hebat daripada Yang Maha Esa. So ini gambar raja dalam perubatan akupunktur. So ada highway tenaga. So ada bahagian depan dan ada pada bahagian belakang. So pengamal-pengamal dalam perawatan akupunktur mencari di manakah titik-titik tenaga. Dan sebenarnya bukan hanya dengan menggunakan jarum, boleh juga acupressure, di mana kan berikan tekanan ataupun urut ataupun massage. Jadi contohnya ada banyak, ada contohnya macam ni kan. LU adalah untuk lung, LI adalah large intestine, stomach, spleen, heart, small intestine, urinary bladder, kemudian kidney meridian, kemudian circulation, sex meridian, kemudian ada triple warmer, yang ini dipanggil sebagai sanju, yang
seterusnya gallbladder, liver meridian, kemudian kita ada conception meridian. Ini lebih kurang lah. So kalau sampai ke kaki ni contohnya adalah kalau tak nampak kan, ini adalah UB ni urinary bladder. Jadi dalam rawatan akupuncture, perawat dilatih. Sebab tu kalau kita tengok pada tangan ada poin-poin yang berkait rapat dengan rawatan. Sebab tu macam semalam ataupun saya tunjukkan yang sebelum ini dengan mengaktifkan ataupun massage pada jari-jari. Kita juga sebenarnya sedang mengaktifkan meridian ataupun highway yang berkait rapat dengan organ-organ di dalam tubuh. So salah satu teknik lama Jepun, dia tak buat akupuncture, dia massage saja. Dia panaskan jari. Di musim kita COVID-19 ni kita banyak kena basuh. Itu kalau fizikalnya kita sedang cuci kuman, kita sedang bersihkan kita punya anggota tangan. Tapi aktiviti bersih itu tanpa air kita buat ni, dia sebenarnya juga sedang merangsangkan tenaga. Sebab tu kan kita tengok ramai orang, dia akan orang-orang yang hebat, orang yang selalu menjaga kesihatan, dia selalu memanaskan tapak tangan dia, digosok. Kalau macam kita di tempat yang sejuk pun kita memanaskan, kita menggosok. Dengan tindakan memanas dan menggosokkan telapak tangan ni tadi, bukan hanya menghasilkan haba yang dinamakan sebagai chi ataupun energi, dia juga sedang menghantar stimulasi melalui nadi dan meridian ke seluruh organ ataupun kita punya sistem dalaman tubuh. Daripada situ kita sedang mengaktifkan. Contohnya pada jari telunjuk ini ada LI, large intestine, itu untuk bahagian perut. Ini untuk bahagian perut contoh. CS sebab ini yang poin ujung, dia ada juga highway pada dekat-dekat yang sama tu untuk yang lain Kemudian kalau CS tu yang di tengah ni untuk sexual meridian. Kemudian kita ada TW, triple wormer meridian, kita ada heart meridian, kita ada small intestine meridian. Kemudian di sebelah tangan, di sebelah dalam, di sebelah luar lain, di sebelah dalam lain, point dia. Okey, sebab tu ada banyak. Pada satu jari boleh ada 2-3 point yang relate kepada organ. Okey, kalau di sebelah bahagian dalam dinamakan yin. Ni sebelah dalam ni yin, sebelah luar kuku apa semua ni yang maskulin. Ini kalau dalam perubatan akupuncture lah. Saya juga buat akupuncture. Mereka yang nak cuba rawatan akupuncture, kalau sebagai complementary ataupun nak tambahkan orang kata kesegaran tubuh, boleh datang. So kita boleh buat cuba buat akupuncture dengan mengenal pasti apakah isu anda dan cari highway meridian tu, dan kita buat akupuncture. Contoh di bahagian dalam kita ada heart, kita ada lung point, heart point, kita ada kalau CS ni, CS apa? Saya pun lupa. Circulation sex meridian, kita ada beberapa lah. Gallbladder. So itu contoh gambar rajah akupuncture. So kalau dalam masyarakat Cina tu, anda tengok dekat kedai-kedai ataupun dekat pengamal akupuncture tu atau buku-buku dan nota, anda tengok ada highway, ada titik-titik yang highway ataupun laluan itu dinamakan sebagai meridian. Dan dalam Cina panggil meridian, akupuncture panggil meridian. Kalau di India dipanggil nadi ataupun nadis. Okey, yang Melayu panggil nadi. Oh, ni ada nadi ni. Sebenarnya nadi tu di seluruh badan ada, dia punya saraf, bukan saraf highway tenaga. Tapi saraf-saraf punya denyutan tu pun, pulse jantung ni yang terasa pada kita punya denyutan pulse tu pun kita panggil sebagai nadi. Okey. Kita masuk bab 4, sistem yang menarik melalui fakta menarik mengenai warna. So ini saya ceritakan secara umum, secara gambaran keseluruhan apa itu warna. Kepada yang baru menonton, kita sedang bedah buku ni saya tulis tahun 2008. Nama buku ni Aura Personality Warna. So mengisi masa PKP ni, kita majlis ilmu kita perbagaikan. Selain daripada bertadabbur Al-Quran, mungkin dah tengok channel Ustaz bertadabbur Al-Quran, kita tadarus Al-Quran, memperbaiki pembacaan kita sebab lagi 7 hari final countdown, seminggu saja lagi akan masuknya bulan yang turunnya Al-Quran, iaitu bulan
Syahrul Ramadan, letakkan Ramadan, Allah letak Ramadan dan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah kan. Jadi akan datang bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Al-Quran itu kitab, Al-Quran itu buku. So ini masa-masa yang terbaik untuk kita isi musim PKP kita ni dengan bedah buku, baca buku. So kalau malas baca, mungkin boleh dengar saja. Kalau suka boleh share, ataupun tanda support anda, sharekan video ini sebagai akad ijab kabul ilmu. Sebab setiap ilmu itu ada ijab kabul, tak mustahil. Sebab kita dulu belajar tinggi sampai SPM, habis SPM ambil diploma, ambil sijil, ambil diploma, ambil degree, tapi kadang-kadang ada banyak perkara yang kita sendiri tak ingat, lupa, tak pandai-pandai. Sebab apa? Mungkin tak dapat ijab kabul ilmu. Sebab ilmu itu datang sebagai macam sesuatu yang hanya ada kita tahu sahaja, tapi kita tak faham. Jadi orang dulu pentingkan ijab kabul ilmu ni melalui acara talaki. Kenapa talaki itu penting? Sebab ada yang mengajar dan menceritakannya, dan ada doa daripada yang penyampai. So kalau baca buku sahaja mungkin lain, akadnya RM19 contoh harga buku. Tapi bila kita buat majlis ilmu, mungkin dalam majlis ilmu tu kita dengar, kita dapat lebih pemahaman. So nilai itu jauh lebih besar daripada harga kitab ataupun harga buku. Okey, sila like and share insya-Allah sebagai akad ilmu. Okey, fakta menarik mengenai warna dan kehidupan manusia. Terdapat banyak aspek sama ada secara sedar ataupun tidak menunjukkan hubungan akrab manusia dengan warna. Sejak bermula peradaban manusia, warna-warna turut berkembang dengan cara dan aplikasinya sama ada daripada sudut agama, falsafah, budaya, seni, pakaian, pembangunan, perundangan, perayaan, bahasa, bangsa dan sebagainya, yang meliputi setiap segi kehidupan manusia. Antara contoh mudah adalah warna bendera negara-negara di dunia, warna pada pakaian tradisi, warna pada perayaan, warna pada pakaian seragam, warna pada logo, simbol, lencana dan sebagainya. Menarik kan? Kalau kita tengok rumah-rumah kita dekat Malaysia ni tak adalah berwarna-warni sangat. Sebab rata-ratanya macam rumah kita ni macam sama ada dekat luar, daripada luar warna putih, warna grey kan. Tapi bila zaman dah berubah ni, ramai orang dah suka more trendy kan, nak nampak rumahnya lebih menonjol. So ada warna-warna yang terang digunakan. So orang tengok, oh tu rumahnya daripada jauh nampak hijau, ada rumah orang tu nampak daripada jauh warna kuning kan. Tapi biasanya warna-warna yang grey, dark grey, light grey kan. Warna peach adalah warna-warna yang akan digunakan warna eksterior. Dan menarik juga untuk fikirkan, ada setengah-setengah negara kita pergi, contohnya di negara-negara Arab, di Jordan contoh, negara-negara yang mungkin dekat kita kata kita pergi ke bahagian-bahagian negara tertentu yang dia semua rumahnya warna lebih kurang sama, sekata je warna bata saja kan, ataupun warna kalau putih saja, kalau warna grey saja, warna simen saja, tak ada cat pun. Jadi kita lihat sama saja. Ada tempat-tempat tertentu pula memang dicorakkan dia warna-warni rumah-rumah ni, orang tu warna kuning, warna hijau yang kuat warnanya. So jadi satu permandangan yang menarik. Jadi ini juga menjadi satu pengaruh kepada setempat. Warna ni bagaimana dia memberi kesan, pengaruh pada setempat. Ini nak raya ni, semua orang dah mula fikir pasal warna. Warna apa kan? Tema raya tahun ini, walaupun di rumah. So mungkin warna tahun ni baju Melayu, anak, isteri, baju kurung, baju anak-anak semua nakkan sama, nakkan seragam. Mungkin yang mana baru nak meraihkan dengan anak kecil tahun ni, sebelum ni tak ada anak. So tahun ni ada orang ketiga dah di dalam keluarga, so nak sedondon orang panggil kan. Yang sedondon tu apa? Biasanya adalah tema warnanya. Jadi tema warna ni tadi nak menceritakan bahawa warna ni adalah sesuatu yang amat sinonim dengan kehidupan kita, sama ada kita sedar ataupun tidak. Warna dan fungsi tubuh badan. Setiap warna mempunyai fungsinya yang tersendiri. Hal ini kerana ia mempunyai kaitan dengan bahagian-bahagian cakra yang terdapat di dalam tubuh badan kita. Mari kita lihat peranan warna kepada sistem tubuh badan.
Warna, makanan serta pendedahan pada sesuatu warna mempunyai hubung kait dengan organ-organ di dalam tubuh badan kita. Okey, kita akan masuk bab yang makin dalam. Bab ini makin ilmiah. Bila semakin ilmiah, banyak penggunaannya sama ada kita dah buat, kita sedar atau kita tak sedar. Kalau kita perhatikan, bila kita makan pun kita pilih, kita sedang makan sesuatu yang sumber alam yang berwarna-warni. So dengan memilih diet pemakanan yang berwarna-warni, kita akan dapat sumber warna-warna yang seimbang dalam kehidupan. Sumber warna yang seimbang bermaksud sumber tenaga yang seimbang, kerana warna ni tadi Allah cetakkan sebagai makhluk yang ada identiti, yang ada peranan. Contohnya warna kuning pada limau, pada lemon yang kita tengok tu, pada pisang, dia ada vitamin tertentu. Pigmen warna itu mempengaruhi sifat biologi buah-buahan, tumbuhan, kita kata bunga-bunga ini tadi, hingga menghasilkan beberapa zat tertentu. Zat inilah yang tubuh akan ambil, yang tubuh panggilnya sebagai vitamin, karbohidrat, protein dan sebagainya, mengikut nama biologi dalam nutrisi. Tetapi yang menghidupkan nutrisi itu, sebab nutrisi ni pun ada tempoh. Kalau kita makan makanan yang dah expired, tumbuhan yang dah layu, buah yang dah layu, so vitamin zat tadi tu dah hilang. So zat vitamin yang kita cakap ni tadi, dia adalah benda yang ghaib, tapi masih ada dalam bentuk biologi yang boleh diukur. Kalau kita fikirkan, yang jauh lebih halus yang menghidupkannya adalah atom-atom ataupun tenaga arus. Arus ni tadi macam elektrik yang menjadikan dia masih segar. So selagi dia baru dipetik, baru diambil, baru mengikut tempoh yang ditentukan, so kita dapat mengambil zat tersebut. Tapi kalau zatnya telah hilang, bermaksud arus yang mengalir, tenaga yang mengalir, bateri hayat dia tu dah pun habis ataupun menyusut. Lalu dia tidak lagi membekalkan tenaga zat biologi yang ada pada tumbuhan tersebut. Dan identitinya boleh ditentukan melalui warna-warna. Sebab tu ada apple hijau, ada apple merah, ada buah yang kuning, ada buah yang hijau, ada sayur yang hijau, ada sayur yang warna purple, ada sayur yang warna merah. Kenapa? Sebab dia adalah identiti kepada zat vitamin, dan warna itu tadi berperanan kepada jenis bateri yang dibekalkan kepada zat makanan tersebut. Okey. Jadi kalau tanpa anda sedar sekalipun, anda dah memang pakai, anda dah memang guna, anda dah memang ambil. Itu belum cakap dari segi pakaian, itu belum cakap dari segi kita punya apa yang kita selalu tengok seharian. Kalau tadi dalam buku ini di awal bab saya ceritakan seorang yang sakit duduk dalam bilik yang dia suka dengan warna merah, lansir merah, cadar merah, semua di sekeliling dia, malah yang dia pakai pun merah saja. Contoh anak kecil kita, dia suka baju MU, so hari-hari kita bagikan baju MU tu. Adakah ada kesan yang positif? Adakah ada efek-efek lain yang tertentu? Inilah ilmunya. Jadi ilmu ini semakin bab demi bab yang semakin dalam, dia akan menjadi semakin ilmiah kepada kita. Sama ada anda sedar, anda suka ataupun anda tak suka, dia berlangsung dalam kehidupan seharian. Ingat ya, ada ilmu yang kita nak belajar bila kita rasa perlu saja. Ada ilmu yang kita rasa nak pakai baru kita belajar. Ada yang rasa dia tak penting sangat, so kita tak perlu ambil tahu. Sedangkan dalam Islam ada ilmu yang wajib belajar. Macam Al-Quran, wajib baca, wajib belajar. Sama ada you pakai tak pakai seharian, itu cerita lain. Tapi dalam kehidupan kita ni, kadang-kadang bila dah terlalu banyak ilmu, kita mendahulukan apa yang kita nak pakai. Contoh, sekarang anda nak sibuk nak beronline, so anda sibuk cari ilmu yang berkait rapat dengan online. So bagaimana nak posting, bagaimana nak editing, bagaimana nak choose background color, bagaimana nak update, macam mana nak buat live kan. Jadi kita belajar yang sesuatu yang relevan pada masa tersebut. Tetapi dalam masa yang sama, sama ada kita sedar ataupun tak sedar, ada ilmu yang kita tak perlu belajar pun, dia terus bermanfaat dan digunakan seharian. Contohnya macam kita belajar ilmu kalam, ilmu bertutur, ilmu bercakap, ilmu membaca. Ini dulu, daripada zaman dulu lagi kita dah baca, kita dah faham, kita tak tahu pun, kita tak
orang kata enhancekan pun, kita tak kembangkan pun, tapi sampai sekarang kita masih guna dan sentiasa masih lagi relevan untuk kita aplikasikan seharian. Sama juga macam ilmu tulisan. Dulu kita menulis, sekarang ni kita tak tulis dah, kita menaip. Jadi kita masih lagi mengaplikasikannya, tetapi kita sedang hilang satu bahagian yang lain, iaitu kemahiran menulis. Sekarang ni bila nak kena pegang pen menulis, dah jadi kekok. Tulis lama sikit dah rasa lenguh. Dulu tak ada masalah. Sekarang ni kemahiran yang lebih tinggi adalah kecepatan kita menaip, sampai tak payah tengok di mana papan keyboard tu A, di mana B, di mana, kita boleh pejam mata saja type. Itu kehebatan anak-anak ataupun generasi yang handphone, generasi komputer kan. So dia lebih mahir dekat situ. Tapi tak ada identiti, kerana tulisan boleh membezakan identiti, tapi bila kita type tak membezakan identiti. Sebab orang baca tulisan, orang melihat apa ideologi anda. So ada ilmu lain hanya melihat apa pandangan, cara orang itu menulis. Tapi dalam satu ilmu tentang tulisan, kita tak dapat nak baca karakter orang tersebut. Jadi kita kehilangan satu perkara yang lain. Dan ilmu ini tanpa anda belajar sekalipun, dia sedang hidup dan dia sedang membantu kita. Contoh, kita sedang scroll memilih tema pakaian raya tahun ini. So tanpa kita sedar, kita tertarik dengan warna-warna tertentu pada tahun tersebut. Kenapa? Mungkin pada fasa usia itu kita sedang banyak memerlukan terapi daripada warna-warna tersebut. Contohnya, dah nak mati nanti, dia cari warna-warna putih. Dulu dia tak apa suka pakai putih. Dia tak suka warna-warna yang kita kata warna-warna yang smooth ataupun soft color. Dia tak suka warna-warna yang pastel. Dia suka warna-warna yang garang. Lepas tu sampai satu tahap, dia suka pula warna-warna yang pastel, dia suka warna-warna putih. Akhir sekali tema rayanya tahun itu adalah pakai telekung putih sahaja, ataupun pakai ihram kan. Jadi mungkin anda boleh cuba, mana tahu dia bersesuaian. Okey. Merah, fungsi warna merah melalui pendedahan kepada warna merah, kelenjar pituitary hingga ke kelenjar adrenal lebih terangsang. Kelenjar pituitary ini dekat bahagian atas, bahagian brain. Kelenjar adrenal pada bahagian buah pinggang, dia jaga ke bawah, maknanya hingga ke sulbi. So kelenjar pituitary hingga banyak kelenjar thyroid, parathyroid, thymus, kita ada kelenjar pankreas, kita ada banyak kelenjar adrenal, kita ada kelenjar yang relate kepada kita punya sexual stimulation. Kelenjar ni semua menghasilkan hormon ataupun berfungsi menjaga koordinasi sistem tubuh. Jadi kalau dengan melihat banyak warna merah, dia merangsangkan penghasilan hormon-hormon daripada pituitary sampai ke kelenjar adrenal, akan terangsang menghasilkan hormon. Hormon apa? Hormon adrenalin ataupun epinephrine. Ini ia akan mengalir di sepanjang sistem darah serta mengubah beberapa kesan metabolisme ataupun metaboliknya bagi menghasilkan sesuatu rangsangan yang bersifat keaktifan. Okey, mudahnya merah, pendedahan dengan warna merah, makan tomato, makan tembikai, pakai warna merah, lihat lansir merah, lihat senjenan merah. So merangsang adrenalin, merangsang pituitary dan beberapa kelenjar yang lain, termasuk menghasilkan hormon-hormon yang bersifat aktif, lalu ini meningkatkan pengaliran darah dan nadi akan menjadi lebih stabil. Sistem saraf autonomik juga akan terangsang, lalu meningkatkan daya refleks tubuh. Anda akan menjadi lebih efisien. Tak adalah anda melihat sesuatu kan lambat nak respon. Orang cakap dia lambat nak angguk. Dah lama orang lain dah gelak, dia baru gelak sebab dia lambat kan. Orang baling batu, orang lain dah elak, dah bangun, dah lari. Dia benda tu dah sampai kena, batu dia baru nak elak. So tak sempat nak elak, terkena juga CP. Jadi kenapa? Sebab dia punya hormon ataupun dia punya aktif frekuensi warna merah tadi agak kurang pada dirinya ataupun tubuhnya. Okey.
bukan hanya meningkatkan refleks tubuh, dia juga menambahkan selera, deria bau akan meningkat. Merah juga dapat menambahkan kualiti darah, meningkatkan kualiti oksigen di dalam darah, menguatkan struktur tulang serta meningkatkan tenaga secara keseluruhan dengan kadar yang segera. Kepada anda yang baru menonton, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna. Ini buku ilmiah yang menjadi rujukan psikologi, termasuk mereka yang mendalami tentang warna, dunia fotografi, dunia art and design, mereka yang dalam mungkin interior design ataupun architecture. So buku ni ditulis tahun 2008, cara baru melihat diri, perhubungan dan kehidupan melalui perspektif yang berbeza, perspektif yang segar dan komprehensif. Okey, kita sedang bercakap tentang fungsi warna, dan fungsi warna topik yang fungsi warna pada tubuh badan, dan kita sedang bercakap tentang warna. Tadi warna merah, sekarang warna jingga. Sila like and share tanda akad ijab kabul ilmu, termasuk tanda support untuk lebih ramai orang mungkin dapat manfaat daripada ilmu ni. Okey. Okey, jingga. Apa kesan warna jingga dalam kehidupan seharian kita? Warna ini dapat menguatkan sistem imuniti tubuh. Ia juga melancarkan sistem penghadaman, meningkatkan fungsi penyerapan nutrisi, memperlahankan kadar pengaliran darah, meningkatkan keyakinan. Sebab tu iodine, kan bila darah dulu orang sapu iodine tu warnanya orange kan. Memperlahankan kadar pengaliran darah, meningkatkan keyakinan diri dan semangat perjuangan. Apabila dihubungkan dengan warna biru, ia merangsangkan respon yang merehatkan, juga rasa selamat dan mengurangkan gemuruh kepada sistem tubuh. So kalau anda seorang yang nervous, gemuruh, pakai warna orange. Orange pada tubuh, sistem cakranya adalah pada perut. So dia warna orange ni tadi, contoh saya pakai seluar orange. Seluar orange ni tadi merangsangkan bahagian asimilasi, merangsangkan usus besar dan usus kecil. So meningkatkan selera, kemudian meningkatkan efisiensi untuk menyerap nutrisi daripada pemakanan oleh usus besar dan usus kecil. Dan dia membantu indigestion supaya tidak berlaku masalah susah buang air besar, buang air kecil, dan bantu untuk menstabilkan daya stimulasi seksual. Sebab itu sami-sami pakai orange. Kenapa dia pakai orange? Kenapa dia tak pakai warna putih? Sami-sami pakai merah, pakai orange, sebab dia sedang membendung, mengawal nafsunya. Lebih kurangnya macam tu. Sebab merah dan orange ni dikaitkan dengan daya rangsangan, daya semangat, daya kemahuan, daya keinginan. So orange juga tadi kan dapat mengurangkan rasa gemuruh, menjadikan orang tu stabil. Sebab tu kita tengok jersey bola, kebanyakannya warna-warna terang, merah. Kenapa warna merah? Tadi warna merah merangsangkan darah sendi tulang supaya dia agresif, dia aktif, melancarkan adrenalin, menjadikan dia bersemangat, dia menjadi kuat. So ada cerita satu football di football stadium ni. So dia ada football stadium ni sendiri, dan di bilik persalinan untuk pelawat, pasukan pelawat, dicatkan dengan warna pink, merah jambu. Di bilik persalinan untuk pemain-pemain dia, so dicatkan dengan warna merah, kursi merah, dinding merah, so dihiaskan dengan warna merah. So kursi-kursi kereta Ferrari tu diletakkan contohnya kan. Kalau di bilik tu dia banyakkan warna putih dengan warna pink. Jadi apa yang berlaku di football ini, American football. So dalam stadium American football ni, bila orang datang ke tempat stadium itu, so dia ada visitors dan dia ada home. So home player duduk half time ataupun sebelum main duduk dalam bilik persalinan yang merah, jadi mereka jadi stress, tension, bersemangat nak keluar. So di bilik persalinan visitors, tanpa pemain visitors tu tahu tentang psikologi warna, so mereka duduk dalam bilik yang pink, warna putih, warna pink, warna peach, warna-warna yang memang tenang. So mereka relax, so mereka bergembira, nyanyi-nyanyi, happy-happy kan. So by the time dia masuk ke dalam stadium, dia lambat untuk warm up. Pemain yang home tadi dia dah warm up. So bila rehat half time pun dia dah panas, lagi panas duduk dalam bilik tu, dia jadi bahang, dia jadi nak marah dan dia jadi agresif. Sebab football, American football ni dia kena yang agresif, aktif, macam main rugby kan.
Kalau yang visitors tadi dia agresif di padang, lepas tu dia masuk dalam bilik, so dia jadi relax, so dia turunkan pulse, dia turunkan darah, sebab subconscious mind dia yang respon dengan warna-warna ni tanpa sedar. Dan dikatakan stadium itu stadium puaka. Kenapa dikatakan stadium itu stadium puaka? Sebab tak ada visitors player yang menang bila bermain di stadium tersebut. Tak ada visitors player bila main giliran dia bermain di stadium tersebut, tak ada siapa yang pernah menang. Mesti yang tuan punya stadium ataupun home players yang akan menang. Sebab apa? Sebab salah satunya menggunakan pengaruh psikologi. Pengaruh psikologi menggunakan warna-warna tadi. Anda tak sedar anda dah kena pukau. Contoh, anda pergi ke McDonald, anda pergi ke KFC. McDonald guna banyak warna merah, hitam. KFC banyak guna warna merah, hitam, warna kuning. McDonald kuning, merah, hitam. Tengok hiasan, tulisan-tulisan, dinding dia hitam, tulisan-tulisan hitam semua, tiba-tiba ada kuning, ada merah. So dia meningkatkan rasa. Kuning lapar, merah bersemangat nak makan, makan banyak, dan cepat. Sebab tu dia fast food. Jadi kita tak sedar kita telah dipengaruh. Sama juga musim pilihan raya, anda tak sedar warna-warna ni, warna bendera-bendera ni tadi, anda tak sedar anda telah dipengaruh dengan banyaknya bendera itu. Bila masuk dalam bilik undi, anda teringat bendera itu walaupun kertas tu tak ada warna. Contoh Okey, seterusnya warna kuning. Tindak balas elektrokimia pada retina mata semasa melihat. Saya ulang. Tindak balas elektrokimia pada retina mata semasa proses melihat lebih cepat berlaku apabila melihat warna kuning. Maknanya proses elektrokimia pada retina mata akan lebih cepat bekerja apabila melihat warna kuning. Lihat warna cahaya matahari, dia lebih cepat bekerja. Lihat warna signboard yang di tepi jalan tu kan warna kuning orange tu kan, kuning hitam. Kita akan lebih cepat bekerja. Lihat bunga yang berwarna kuning, mata kita akan lebih cepat bekerja. Okey. Malah warna ini dikatakan warna pertama yang dikesan melalui proses melihat. Antara banyak-banyak warna yang pertama dikesan oleh mata dikatakan warna kuning. Ia merupakan warna yang paling kompleks untuk ditafsirkan oleh minda. Maka manusia secara semula jadinya memberi perhatian yang lebih kepada warna kuning, terutamanya apabila digabungkan dengan warna hitam. Warna kuning apabila dilihat dikesan oleh mata adalah warna yang paling cepat, paling banyak elektrokimia dikeluarkan, dan yang ketiganya paling kompleks untuk warna tu faham. Ni apa? Jadi bila apa, dia akan ada panik sikit. So dia akan lebih beri perhatian instead of warna-warna lain. So bila dia nampak saja warna kuning, terutama kalau warna kuning tu ada dengan warna hitam, dia akan lebih cepat respon ataupun memberi perhatian. Dalil ini contoh bila anda tengok tebuan, bila anda tengok harimau, pak belang, hitam kuning, anda tengok signboard kuning hitam, anda tengok papan tanda yang tulisan tu kuning hitam. Jadi bila anda tengok tu, dia terus beri perhatian. Maka manusia secara semula jadi. Ilmu signboard tu memang pakai ilmu warna. Mesti ada penasihat dia. Kenapa nak pakai warna ni? Kalau tidak, dia boleh buat corak warna-warni lah, pelangi. Kan? Kenapa highway di highway yang berbayar warna hijau? Kenapa highway biasa yang penting warna merah putih? Kenapa yang signboard lain yang lain-lain yang segi simpang 4 di hadapan, jalan kona-kona, gajah melintas, contoh kan, itu semua warna kuning hitam. Tanah runtuh kan, perlahan, itu semua warna kuning hitam. Kenapa? Sebab warna-warna ni tadi kesannya kepada subconscious, dia dengan cepat dapat dikesan. Okey. Excuse me. Maka manusia secara semula jadi memberi perhatian yang lebih kepadanya, terutama apabila digabungkan dengan warna hitam. Warna ini dapat menyingkirkan bahan toksik yang berlebihan dalam sistem badan.
Kalau lihat warna kuning berlebihan juga dapat menyingkirkan warna toksik daripada badan. Sebab tu warna kencing kita pun kuning kan, menggambarkan toksik juga, dan meningkatkan fungsi buah pinggang. Warna kuning untuk buah pinggang. Buah pinggang di mana? Pada bahagian pinggang. Sebab tu namanya pun buah pinggang, sebabnya di pinggang. Tak adanya buah pinggang anda di telinga, tak adanya buah pinggang anda di bahu. Buah pinggang mestilah di pinggang. Kalau buah pinggang di bahu dinamakan buah bahu, kalau di dada dinamakan buah dada kan. Kalau di pinggang dinamakan buah pinggang. Dan buah pinggang tu tadi fungsinya adalah menapis air, dia menyahkan toksik-toksik. Jadi dengan melihat lebih banyak warna kuning, dia bantu merangsangkan pada bahagian pinggang. Warna pada bahagian pinggang ni pun warnanya kuning. Sebab tu ada black belt warna kuning. Contoh, ada tali pinggang kuning kan. Seorang dulu kalau bawa ke apa kan, yang Siam tu dia pakai tali pinggang kuning. Contoh kan, ataupun dia pakai baju kuning berubat dengan kain-kain kuning. Sebab dia dapat aktivasikan tenaga-tenaga dengan cepat. Contohnya macam tu, paling cepat dirakam oleh mata. So bahagian base chakra ari-ari merah, bahagian usus tadi orange, pada bahagian solar plexus tu kuning. Sebab tu buah pinggang tu juga berfrekuensi kuning. Antara tugas buah pinggang menapis air, buangkan toksik. Dengan melihat banyak warna kuning, dia terapi pada bahagian perut, terapi pada bahagian pankreas, terapi pada bahagian buah pinggang, lalu toksik dapat dischargekan daripada tubuh. Seterusnya warna hijau, meningkatkan dengan melihat atau banyak mengambil warna hijau daripada sayuran-sayuran hijau. Sebab tu orang dulu sampai sekarang dia kuat, dia makan ulam-ulam hijau. Dia banyak melihat warna hijau. Rumah dia sekeliling, buka tingkat kiri kanan semua hijau. Kita buka sini nampak kilang, buka sini nampak rumah orang, buka sini nampak dinding bangunan je kan, kita tak lihat sekeliling. Jadi sahabat-sahabat tu yang duduk dekat rumah yang sekelilingnya ada hijau, sawah, bendang, ataupun yang lihat pokok-pokok, bersyukur. Sebab hijau ni warna yang Allah jadikan paling banyak pada daratan ni. Tumbuhan-tumbuhan hijau ni menghasilkan fotosintesis menghasilkan oksigen. So ini membekalkan oksigen pada alam. Di dalam lautan pun ada rumput air yang menghasilkan fotosintesis dan macam-macam lagi. So apa peranan warna-warna hijau yang banyak pada alam ni tadi? Meningkatkan kandungan histamin pada tubuh, dalam darah. Histamin pada dalam darah, dan histamin dapat dijumpai pada seluruh tisu-tisu badan. Dia berfungsi mengekalkan kelicinan otot-otot kita dan tahap kecairan darah kita tu supaya sentiasa tidak terlalu cair ataupun tidak terlalu pekat. So dia lancar, sebab darah kita ni sebagai transporter yang nak bawa oksigen, yang nak bawa balik karbon dioksida, yang nak bawa mineral, vitamin. Itulah sistem darah kita penting. Sebab tu di seluruh anggota badan ada darah, dan darah itu warna merah. Tapi yang nak menghantar, yang komponen yang melicinkannya adalah histamin. Dan histamin ni tadi fungsinya untuk melicinkan otot dan menjaga kecairan darah. Ia merupakan daya tahan pada sistem imun tubuh yang memulihkan kecederaan dengan cepat, ataupun kesan alergi sekiranya berlaku. So kalau orang yang alergi apa semua tu, maknanya dia punya histamin dia dah kurang baik. So dia kena ambil lebih banyak warna hijau. Warna hijau dapat meningkatkan aktiviti menyucikan darah, meningkatkan oksigen, menguatkan paru-paru, menambahkan stamina fizikal dan menetralkan asid yang berlebihan. Okey, musim COVID-19 ni kena banyak cari warna hijau, cari ulam-ulam, tengok terapi hijau, tengok pokok-pokok, banyak bercakap dengan pokok, pegang pokok-pokok, ambil oksigen waktu duha, buat pernafasan pada waktu pagi, lihat benda-benda hijau, beli cat hijau, cat dinding hijau, tema raya tahun ni. Sebab ini zaman COVID-19, perlukan banyak sesuatu yang bersifat hijau. Hijau tu di mana pada badan? Di tempat Iron Man punya lampu tu, di tempat Ultraman punya lampu tu. Kenapa Ultraman, Iron Man ada lampu kat situ? Dia sedang mengajar kita satu ilmu lama yang 4,000, 5,000 tahun dulu. Anda pun belum hidup lagi. Waktu itu dah ada pemahaman tentang di dada ini dia adalah tenaga frekuensi hijau. Sebab itu dia tarik nafas, penuhkan di paru-paru. Nafas itu daripada oksigen, oksigen itu daripada tumbuhan berwarna hijau. So dia faham dengan konsep hubungan itu. So hijau zaman penyakit yang menyerang imun sistem yang di dada, menyerang jantung dan paru-paru yang di dada. So memerlukan lebih banyak terapi hijau.
Dengan pendedahan banyak warna hijau, saya terangkan sekali lagi, meningkatkan aktiviti menyucikan darah, meningkatkan oksigen, menguatkan paru-paru, cuci darah, oksigen, tingkatkan oksigen, menguatkan paru-paru. So stamina pun jadi lebih kuat dan meneutralkan asid-asid yang berlebihan. So 5 antara fungsi utamanya. Selain daripada itu, warna hijau ni tadi melalui sayur, melalui pemerhatian, melalui latihan, anda juga boleh hasilkan melalui kristal. Beli batu-batu jet tu pakai balik, simpan buat apa? Kalau loket jet tu gantungkan betul-betul dekat dada. Kalau ada batu-batu jet gelam tu, pakailah balik. Cincin emerald tu, cincin zamrud tu, simpan buat apa? Pakailah. Sebab batu emerald ataupun zamrud ni tadi, kesan dan khasiatnya adalah untuk dada. Dan orang yang faham bila pakai, dia adalah ikhtiar, dia adalah terapi. Sepanjang pakai menjadi sesi terapi, macam orang yang pasang oksigen. Tapi ini dalam konteks energi, tak nampak, tapi Allah dah simpan khasiat-khasiat tersebut pada diri kita. Sebab tu kita kena selalu cakap, fabi ayyi ila rabbikuma tukadziban. Nikmat mana satu lagi yang nak kita dustakan? Tanpa kita sedar, Allah dah memang bagi terapi-terapi ni ada di sekeliling kita. Kita duk pakai jet, kita duk suka makan ulam, kita duk suka tengok tumbuhan hijau, kita duk bela kaktus, kita duk jaga pokok, rupa-rupanya dah jadi terapi. Sebab itu mungkin kita ni sihat, Allah izinkan, tapi andai kata kita dah buat pun Allah ujikan, itu ujian, itu terimalah dengan bahawa Allah sedang menguji tahap keimanan, tahap kita tak ada kena mengenanya dengan salahnya tips-tips tadi. Sebab ini tadi ilmu-ilmu yang muhkamat dan mutasyabihat, yang tersurat dan yang tersirat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambat jawab salam Okey, ia merangsang hormon keriangan. Okey, hijau juga merangsang hormon keriangan, bekerja dan membentuk kestabilan emosi dan perasaan. Sebab itu kalau marah, kita kena tengok alam. Kita kena tengok dan tarik nafas, lepas nafas dan niatkan pegang dada, urut bagi tenang. Sebab tu orang yang marah, orang yang gundah, orang yang susah hati, tangan dia di mana? Dia letakkan di dada. Kita berdoa, tangan kat mana? Merata-ratanya tangan di dada, kan? Kalau dah munajat tu, baru bersungguh-sungguh tu baru naik atas. Biasanya tangan di dada. Jarang orang letak tangan di bawah ataupun letak tangan di perut. Itu meditasi tu, kan? Ataupun peluk tubuh. Itu doa time terawih kalau ikut imam lah. Ini doa sendiri kat rumah tu, faham-faham lah. Dia buat doa-doa pendek lah, kan? Sebab doa pendek je yang dia tahu, saya lah tu, kan? Jadi doa yang bagusnya adalah letakkan di hadapan dada. Sebab tu namaste. Kemudian dalam ritual agama lain, agama-agama yang mungkin sebelum ini turun, sebelum adanya Islam contoh, ataupun agama yang telah dipesongkan menjadi agama lain, kebanyakan mereka ada ritual yang letak tangan di hadapan dada. Sawadikap, kan? Itu tanduk hormat. Orang Jepun pun tanduk hormat, pegang tangan di dada. So kalau kita zaman COVID-19 ni tak boleh nak bersalaman, letak tangan di dada. So kenapa? Sebab dia adalah satu terapi. So bila letakkan tangan di dada, letakkan tangan di hadapan dada, berdoa di hadapan dada, supaya kita tadah tenaga. Ya Allah, alihkanlah tenaga. So bila tadah di hujung tu, diturun ke mana? Diturun ke dada kita. Lapangkanlah dadaku ya Allah, tenangkanlah aku ya Allah. Sebab itu juga bila kawan kita sedih, bila anak kita sedih, ataupun bila pasangan kita marah, bila pasangan kita susah hati, kita gosok di dada. Bukan gosok di punggung, bukan gosok di kepala, bukan gosok di telinga, bukan gosok di bahu. Kita akan gosok pada bahagian dada, pada bahagian belakang, kan? Sabar, kan? Ataupun kita gosok kat depan, sabarlah, kan? Tenang. Orang yang diuji sakit pun dia sendiri yang gosok. Sebab dah tak ada siapa nak gosok, dia kena gosok sendiri. COVID-19 orang lain tak boleh pegang dia, dia je pegang sendiri, dia gosok, dia pegang, kan? Dia tidur macam tu, kan? Sebab itu kita sendiri bila kita solat, kita pegang macam tu, sebenarnya bukanlah pegang sini, kan? Kita pegang macam tu, sebenarnya kita sedang kepung. Ini tulang dada ni ke tulang bahu ni, kan? Tulang dada ni ke bahu. So ini satu tulang, sini satu tulang besar, kemudian ini satu tulang besar, sambung
bertindih kan, satu tulang besar, satu tulang besar, satu tulang besar. Kita sedang kepung. Kepung apa? Kepung dada. Kepung dada. Sebab tu kalau nak faham lah, kalau nak faham, kalau nak dengar celoteh kan, saya letak ni simbol ni kan, simbol ni ada bucu. So ini bucu, siku bucu, 4 bucu. So di dalamnya ada apa? Di dalamnya ada satu pusat tenaga. So dalamnya ada pusat tenaga. Yang ada qalbu, ada jantung. Sebelah sini jantung dan ada nafsu. Kan, sebab gambar image terbalik kan. Di sini jantung, sebelah kiri, kemudian ada di sini. So ni gambar. Ada jantung dan ada nafsu. So ada putih dan ada hitam. Ada yang berbolak-balik. Ada yang tenang, ada yang resah, ada yang gundah. Kan? Okay. So topik kita hari ini, kita sedang bicarakan tentang peranan warna, fungsi warna. Kalau anda yang baru mengikuti, kita sedang bedah buku Aura Personality Warna, cara melihat diri, perhubungan dan kehidupan daripada perspektif yang segar dan komprehensif, oleh Mir Hazir Azhar Ramli. Buku ni saya tulis tahun 2008. So ini pertama kali saya bedah buku. Hari ini dah part 8, dah masuk bab keempat. So hari ni 16 hari bulan 4 musim PKP yang ketiga ni, kita baca bab keempat, fungsi warna. So kita dah tiba ke warna hijau. Okey. So ini sebahagian daripada cara untuk melihat diri daripada perspektif yang berbeza dan melihat kejadian alam, sebab warna ini makhluk bagaimana Allah bagikan kehidupan kita. Okey, besok saya sambung habislah bagi warna sampai warna violet. Okey, indigo saya cepatkan sikit. Biru, warna biru terkenal dengan warna yang memberikan kesan ketenangan, dapat dirangsangkan olehnya. Ia dapat menguatkan kapilari darah, merendahkan tekanan darah, memperlahankan nadi dan pernafasan, menurunkan suhu badan, mengawal penghasilan peluh dan yang keterlaluan, dan mengawal selera dan mengurangkan kesan sakit ataupun stres. Warna biru ni warna langit, warna air, warna bumi, planet bumi. So biru ni juga ada peranan yang besar kerana biru juga membentuk komposisi warna hijau. Dan biru pada alam adalah sumber macam udara, sumber pernafasan yang kita ambil, menggambarkan benda yang bebas, luas, terbentang untuk kita. So biru pada bahagian tubuh adalah pada leher. So sini ada air liur, kita punya salur pernafasan, kita punya peti suara percakapan dan membinakan perhubungan. So biru dulu kalau bengkak cantik, kita sapu biru. Ni tak sapu nila. Kenapa sapu nila? Sebab di sini terapinya memang warna biru. So kalau anda nak bagi ucapan, anda nak buat interview, anda rasa gemuruh, anda nak lancarkan ucapan di hadapan orang lain, ataupun nak buat live, nak bagi lancar, pakai warna biru. Pakai tudung biru ke, pakai tali leher biru, underwear biru ke, pakai sesuatu yang biru, cincin biru, gelang biru ke contoh, insya-Allah komunikasi akan menjadi lebih stabil, lebih lancar. Yang kedua tadi, warna biru tadi melegakan, menurunkan tekanan darah. Mereka yang ada high blood banyakkan pakai biru. Dan dia mengurangkan stres pada kapilari. Sebab kapilari itu tadi bila dah sempit tu tekanan darah jadi tinggi. So dia mengendurkan. So mengendurkan otot. So orang yang tegang, kejung, cekang, nak marah saja pakaikan biru. Anak yang hyperaktif tu pakaikan biru. Cari baju Doraemon. Pakaikan baju Doraemon, baju warna biru supaya dia lebih tenang, dia lebih rehat. Dapat memperlahankan pernafasan, nadi, menurunkan suhu badan. Sebab tu orang sapu dulu, kalau demam bapa perempuan disapu, so dia menurunkan tahap panas tu tadi kan. So menghasilkan mengawal peluh yang berlebihan dan mengawalkan selera makan. So kalau anda nak diet, pakai biru sebelum makan. Pakai biru sebelum makan, jadi dia tak berapa nak makan. Contoh macam tu. Selepas makan, pakai warna kuning. Dia mempercepatkan metabolisme. So kena tukar cincin kristal biru, kristal kuning. Contohnya macam tu. Okey, indigo merangsangkan aktiviti yang dapat menggalakkan. Indigo ni warna biru gelap, biru navy. So dia merangsangkan aktiviti pertumbuhan tisu-tisu baru. So indigo merangsangkan tisu-tisu baru. Bagi setiap saat sel-sel tubuh berkembang dan menggantikan sel-sel yang mati. Proses ini berlaku dengan cepat dan pesatnya, terutama pada sistem kulit manusia.
yang merupakan sistem organ yang paling besar. So indigo amat diperlukan ataupun membantu untuk proses perubahan ataupun pertumbuhan sel ni tadi, untuk mengambil alih sel-sel yang lama, sel-sel baru. Kehadiran spektrum indigo akan mencantikkan seri wajah. Sebab itu indigo dikaitkan dengan titik pada bahagian, memang posisi indigo pada bahagian dahi, dan dia juga adalah titik seri wajah. Orang India memang ditandakan, okey, menaikkan seri muka, meningkatkan mutu otak. Sebanyak makan indigo, anggur, kismis, itu semua warna indigo. Terung, itu semua untuk otak. Terung warna ungu tu kan, kemudian buah anggur yang purple tu, bunga telang, kemudian kita ambil kismis, kurma, itu semua meningkatkan kecerdasan otak, meningkatkan mutu otak dan memberi harapan serta inspirasi. Okay. Violet, seterusnya warna violet. Violet ni warna yang ada crown chakra pada atas sekali, bersamaan juga dengan warna putih, memainkan peranan sebagai aktiviti minda secara keseluruhan, yang meningkatkan daya bekerja mental yang tidak teratur ataupun keletihan, meningkatkan mutu otak, memperbaiki mutu penglihatan, menguatkan memori, meningkatkan daya kepekaan dan kecerdasan rohani. Dan nak pakai indigo ni sama je macam pakai putih. Anda pakai putih itu meningkatkan indigo. Anda pakai ketayak putih, topi putih, rambut damayan putih, meningkatkan keupayaan indigo. Indigo pula, violet telekong untuk violet, ketayak untuk violet, pakai ihram untuk violet. So bila lihat dinding putih, bila lihat cahaya putih, bila lihat buku yang banyaknya kertas mesti warna putih. So itu meningkatkan, sebab tu kecerdasannya pada otak. Kenapa orang tak buat tulisan putih pada kertas hitam ataupun pada kertas warna coklat, paper yang ada paper yang bentuk yang kan paper asal kan berwarna brown. Kenapa tak buat yang macam tu? Kenapa buat mesti nak kena warna putih? Sebab putih meningkatkan kecerdasan untuk otak. Bila putih dan hitam ni cepat mata kita merakam. Okay? So ini juga membantu untuk kita cepat merangsangkan minda. So putih, lihat warna-warna putih, dekorasi yang putih, banyak desain putih, dinding putih, pakai telekung, itu semua acara-acara yang meningkatkan kecerdasan otak, kepandaian, kemahiran, kecekapan berfikir dan menenangkan, memberikan inspirasi, memberikan idea. Sebab tu bila kita solat, orang perempuan bila pakai telekung dia semua putih, tak payahlah nak fashion sangat, nak pakai yang hitam lah, yang pink lah, boleh ya sekali-sekali, tapi warna asasnya putih. Sebab nanti kain kapan pun warna putih. Orang tak kapan you nanti pakai telekung warna hijau, tak ada, dia kapankan dengan telekung putih juga. So cari yang putih tu sebab yang lelaki pun pakai ketayak putih, walaupun suka bertengkolok ke, suka songkok ke, suka pakai turban ke apa ke yang warna-warna macam-macam tu, tapi asasnya pakai yang putih, songkok yang putih, insya-Allah. Sebab lama-lama nanti rambut pun memang putih. Okey, dan dia merangsangkan minda, merangsangkan aktiviti, kita punya ketenangan, kelapangan dan spiritual, yang utamanya spiritual. Sebab itu banyak ritual, padri ke pop ke, ataupun nanti kita tengok yang dalam agama Hindu ke, Sami paling tinggi ke apa ke, akhir sekali memang dia akan pakai ataupun mengenakan pakaian putih. Okey, ada banyak tujuan warna-warna ni Allah hasilkan di sekeliling kita. Putih dan violet ni tadi adalah yang paling tinggi, yang paling bawah merah ataupun hitam. So hitam merah warna yang merangsangkan, putih violet tu warna yang menenangkan. So warna violet ni warna purple. Purple ni tadi kita boleh lihat macam kalau pada tumbuhan ada bunga-bunga tertentu yang warnanya violet, contohnya lavender. So lavender ni tadi dapat memberikan kesegaran, inspirasi, ketenangan. So kalau anda stres apa semua, beli YL ataupun YL itu brand, beli essential oil. Sebab saya selalu pakai yang YL, sebab banyak tumbuhan YL ni ditanam di tempat yang mineralnya tinggi. Jadi ada produk-produk yang tumbuhannya sama, lavender, tapi tidak ditanam di tempat yang betul-betul subur. So ada beberapa tempat yang pada alam Allah takdirkan tempat itu begitu subur. Dia ada banyak mineral pada tanahnya. Macam kita cakap Zam-Zam hanya ada di Mekah,
hanya ada dekat sekitar Kaabah. Jadi tempat lain tak boleh ada mineral ataupun tak ada yang sehebat pH Zam-Zam. Jadi itu air mineral, contohnya Zam-Zam. Ada juga air ataupun trace mineral yang dapat dikesan di tempat lain. Contohnya di US dekat Utah, so ada Great Lake of Utah, ada trace mineral air garam yang pada bukannya di laut tapi di tasik di pegunungan. Air itu trace mineralnya tinggi, garamnya tinggi. So apa yang berlaku, tanah-tanah di sekitarnya subur. So ada beberapa syarikat yang mengeluarkan essential oil. Essential oil ni daripada tumbuhan-tumbuhan, bunga-bunga terutamanya. So mengambil kesempatan untuk buat ladang-ladang di sekitar kawasan-kawasan yang subur ni tadi. Macam kita ni, kita cakap di Cameron Highland lah. So orang kata teh Cameron tu mestilah teh yang sedap sebab tanah itu subur dan sesuai untuk tanaman yang jenis macam tu. Kalau di Bandung tu di puncak contohnya, ataupun pergi ke, sebab tu dia ada teh puncak, kan, dia berbeza dengan teh di tempat lain. Sebab di tempat lain pun mungkin ada, tapi sebab tempat itu dia berbeza. Macam ginseng, kebanyakannya daripada ginseng di Korea, sebab tanah tu, tempat itu sesuai dengan tanaman itu. Jadi kalau bercakap tentang herbs ataupun nutrition, lihat di mana dia ditanamkan. Betul, ambil tomato semua bagus, tapi kalau ambil tomato di tempat tertentu mesti lebih bagus. Contoh, makan strawberry di Cameron Highland manis, bawa strawberry itu daripada Cameron tu turun kat bawah dah hilang manisnya. Hanya berubah tempat, berubah khasiat. Apatah lagi kita ambil di tempat itu, air Zam-Zam yang diminum di sini dengan air Zam-Zam yang diminum di Mekah, tentulah rasanya lebih segar dan berbeza. Okey, itu saja yang saya nak kongsi dan bebelkan. Kita sesi bedah buku. Sila like and share tanda akad ijab kabul ilmu. Kita sedang bedah buku Aura Personality Warna. Kita dah masuk ke page 52. Besok kita akan cakap tentang fungsi dan tubuh, fungsi warna dalam kehidupan seharian kita. Besok kita masuk subtitle dia, warna dan amalan berdiet. Nak tahu bagaimana warna untuk mengurangkan berat badan, amalan berdiet, jangan lupa ikuti siri bedah buku besok. Tajuk besok, warna dan amalan berdiet. Dah ada dalam buku saya, kan. Saya ceritakan bagaimana untuk menghasilkan ataupun apakah warna-warna yang sesuai, bagaimana cara aplikasinya untuk kita aplikasikan dalam kita punya proses nak diet. Okey, itu saja. Tolong like and share video ni. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berminat dengan kristal, pergi ke Kamara Butik. Kalau nak order buku, boleh order di Kamara Butik juga. Dan kalau suka dan like konten-konten yang ada dalam page saya, tolong bagi komen-komen yang positif, ataupun tolong share supaya mungkin lebih bermanfaat, lebih dapat orang lain gunakan, tagkan kawan-kawan anda. Itu saja, terima kasih.